Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita ada 28 orang je. Sabar. Sekejap. Okey. Zafan boleh mula baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Alhamdulillah. Alright, so hari ni sebenarnya kita nak cerita pasal apa? Kejap saya off dulu di sini. Alright. Okay, saya nak share screen. Sekejap. Hari ni sebenarnya sebab dia hari Isnin, saya lupa sebenarnya hari ni saya masuk lambat so saya gabra sikit. Tadi sebenarnya sepatutnya saya nak sedekahkan Al-Fatihah. Suami Cikgu Nurlina, kenal tak suami Cikgu Nurlina? Sorry, Cikgu Nurlina kenal tak? Cikgu Nurlina kenal tak? Pernah tak jawab BM? Rasanya budak KRK dulu tak sempat kot sebab awak sesi pagi kan. So yang tu esoklah. Kira awak sedekahkan surah Al-Fatihah untuk arwah lah Alright, so kita mula kejap Al-Fatihah. Bismillah. Okay, so hari ni kita nak buat macam ni tau. Hari ni kita nak buat pembentangan sebabnya ada satu tajuk tu, kejap tengah ada siapa nak masuk, Alicia nak masuk. Sebab tajuk ni adalah very dry. So bila dia very dry, saya lebih suka korang bentang. Sebab macam bila korang bentang, korang punya apa nak cakap, design korang tu lagi cantik tau daripada saya. Sekejap saya tengah tunggu ni. Hide, okay. Right. Okay, sekejap. Okay, so control screen, kita nak tengok kat sini. So, hari ni sebenarnya kita nak membincangkan mengenai apa, kita masih lagi dalam tajuk pewarisan. Kita hari ni ada pembentangan. Pembentangan hari ni adalah dalam tajuk penentuan jantina. Apakah itu autosom, apakah itu kromosom? Maksudnya kromosom manusia terbahagi pada dua, autosom dan juga kromosom seks. Kemudian kita akan membincangkan mengenai penentuan jantina. And then kita nak cerita mengenai penyakit-penyakit. Alright. So kita mulakan. Okay, apakah yang dimasukkan oleh gen dengan allele? So kumpulan ni kita ada Mirza, Farah, Fatin, Luqman dan juga Mirzabi. Siapa yang nak bentang? Saya cikgu. Siapa tu? Fatin. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, tim Fatin dapat tajuk gen dan allele. Okay, definisi gen ialah unit asas pewarisan yang terdiri daripada satu segmen DNA dan menduduki lokus tertentu pada kromosom. Allele ialah bentuk alternatif gen bagi trait tertentu dan menduduki lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Okay, hari ni kita nak cerita pasal lokus. So, maksud lokus ialah lokasi spesifik yang diduduki oleh gen pada kromosom. Okay, setiap kromosom membawa banyak gen. Dalam manusia, bilangan gen yang mengekodkan protein dalam satu set kromosom haploid dianggarkan sebanyak 25,000. Allele yang mewakili satu gen turut menduduki lokus yang sama dengan gen tersebut. So, Miza. Okey, daripada gambar Raja 11/9 tu,
alel yang mewakili gen iaitu A. Dia macam ni tau, petunjuk dia contohlah A besar tu alel dominan bagi biji benih bulat. So kita buat A besar. Kalau A kecil tu pula kita wakilkan sebagai alel resesif bagi biji benih yang berkedut. Dia akan duduk dekat dalam lokus dia sendirilah. Tengok bahagian bawah pula, dia kata pada lokus ini gen dikatakan homozygote kerana mempunyai alel yang sama. Kalau dia mempunyai alel yang sama, macam kita guna A lah, A besar dengan A besar, itu dikira homozygote dominan sebab dia mempunyai alel dominan yang sama. Okay, kita bawah pula, pada lokus ini gen dikatakan heterozygote kerana mempunyai alel yang berbeza. Kalau A besar dengan A kecil, kita panggil heterozygote. Heterozygote ni dia mempunyai alel yang berbeza. Kalau alel yang sama, kita panggil homozygote. Kalau kalau A besar dengan A besar, kita panggil homozygote dominan. Kalau A kecil dengan A kecil, kita panggil homozygote resesif. Kalau A besar dengan A kecil, kita panggil heterozygote sebab dia mempunyai dua alel yang berbeza. Okey, bagus. Teruskan. Dah cikgu, dah soalan. Nah. Okey, so soalan. So baca soalan kejap. Okey, now yang ni saya bacakan untuk awak macam kecil sikit kan. Okey, saya cuba baca untuk sini kan. Dia kata kat sini adalah heterozygote. Sekejap saya baca. Pokok kacang peas heterozygote. Untuk biji benih B besar dan warna biji benih K besar. Apakah gamet yang boleh dihasilkan oleh pokok kacang pea tersebut? Hetero. Dia kata kat sini jawapan dia punya soalan kat sini hetero. Kalau hetero maksudnya B besar atau B besar B kecil. Hetero. Tadi macam Liza baru cakap tau. Kalau hetero, B besar atau B besar B kecil? B besar B kecil. Yes, very good. B besar B kecil. So dekat sini pula dia kata dua-dua heterozygote ni. So kalau kat sini kacang ni pula K besar K kecil. So dia nak cakap dekat sini apakah kebarangkalian gamet yang boleh terbentuk. Jawapan pertama adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Jawapan B adalah B besar B besar, B kecil, B besar K besar. Yang sebelah sini pula B kecil K kecil, pengsan. Okay, lepas tu sini B besar, sini B besar, B kecil, lepas tu sini adalah K besar, K kecil, B besar, B besar, B besar, K besar, B kecil, K kecil. Yang ni pula B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K, and then sini adalah B kecil, K kecil. So antara yang ni mana satukah jawapan yang betul? Okay, so Mirza nak siapa jawab soalan ni? Kumpulan mana nak jawab soalan ni? Nak kena pilih ke diorang jawab sendiri? Itulah, ada tak yang nak jawab? Siapa tu? Fatihah. Okay, Fatihah, mana satu jawapannya? D. Ya, jawapannya adalah D. Okay, kalau yang C ni salahnya dekat K. Dia senang kata dia tak boleh dua-dua sama huruf. Sebab yang ini tadi kan kita dah cakap, dia allele. Allele sebenarnya adalah bentuk alternatif bagi gen. So katakanlah ini mewakili satu ciri. Okay, mewakili satu ciri. So ciri ni sebenarnya dia terdiri daripada dua jenis allele. Kalau huruf besar, allele dominan. Kalau huruf kecil adalah allele resesif. So kedudukannya pada lokasi yang sama macam Fatin cakap, kita kenali dia adalah sebagai lokus. Alright. So ni dah ada kan? So soalan nombor 2. Antara berikutnya, manakah yang dikaji oleh Mendel? Okay, kat sini ada jawapan dia saiz daun, saiz bunga, bentuk biji benih dan juga warna biji benih. So siapa nak jawab soalan ni? Jawapan dia adalah 1 dan 2, B adalah 1 dan 3, C adalah 2 dan 4, D adalah 3 dan 4. So nak yang mana? Siapa nak jawab? Fatia tak boleh sebab Fatia dah. So kita cuba kumpulan lain. Saya tak boleh baca mesej tau ni sebab saya besarkan skrin. Sekejap, saya tengah tengok cari baca mesej. Ada tak orang cakap dekat mesej? Ada ke tak ada?
Okay, so mana satu jawapannya? Ada yang baca, tulis kat mesej ke? Saya tak boleh baca mesej lah pakai iPad ni. Tak ada Tak yang ada. kat message. Tak ada. Ya Allah, kesian korang kan. Hari Isnin Monday Blues kan. So, apakah jawapan yang sesuai? Come on. Penat ni D diorang tu D. buat. Okay, jawapannya adalah D. Yay, betul. Thank you, Syaz. Alright. So, kita teruskan. Wow. Okay. Okay, ni kumpulan ni kita ada Adlin, kita ada Syaz, kita ada Sai, Nisrina dengan Alia. So, siapa nak bentang? Ya, cikgu. Yes, Nisrina. Okay, right. So, mulakan. Bismillah. Okey, selamat pagi kepada semua. Okey, untuk kumpulan kami diberi subtopik 11.4 iaitu pewarisan manusia. Okey, korang boleh tengok dekat buku teks pada muka surat 242. Okey, saya start. Okay. Okey, dalam badan manusia ini terdapat dua jenis kromosom iaitu autosom dan kromosom seks. Jadi, setiap manusia ni ada 46 bilangan kromosom yang terdiri daripada 44 autosom dan okay. Jadi kita tengok dia punya perbezaan antara autosom dengan kromosom seks. Jadi perbezaan yang pertama ialah dari segi ciri-ciri. Untuk autosom, ciri-cirinya adalah ia terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga nombor 22. Manakala untuk kromosom seks, ia hanya terdiri dari pasangan kromosom nombor 23. Untuk fungsi autosom ialah untuk mengawal semua ciri sel soma. Manakala fungsi kromosom seks ni mengandungi gen untuk menentukan jantina sama ada lelaki atau perempuan. Okay, contoh untuk autosom, contohnya ialah jenis kumpulan darah, ketinggian dan warna kulit. Manakala contoh kromosom seks, untuk kromosom seks tadi fungsinya kan untuk menentukan jantina. Jadi untuk mengenali kromosom seksnya ialah bagi lelaki ialah XY, manakala untuk perempuan ialah XX. Setakat ni tak? Terlaju ke? Okey tak? Tak, so far saya rasa okey. Yang lain? Okey. Dia pagi ni lah ni. Saya rasa pagi lagi satu dia hari Isnin kan. Dia punya ni lain macam sikit lah. Okay, so teruskan ni. Okay ni. Suara awak jelas. Okay, so boleh teruskan. Saya pula. Oh, okay. Siapa tu? Adlin Okey, Alright, teruskan. okey, hai semua. Okey, jadi korang boleh tengok. Ada lagi ke? Miss? Yes. Dia cakap apa tadi? Tak boleh, teruskan je lah. Okay. Okey, jadi korang boleh tengok gambar raja yang ada dekat dalam notes tu. Ataupun kalau korang nak lagi clear, korang boleh buka buku teks muka surat 242. Okey, jadi korang fokus dekat gambar tu. Okey, kalau korang tengok, mesti korang macam tertanya-tanya apa benda yang panjang pendek macam cacing ni kan. Okey, benda yang korang tengok tu dia dikenali sebagai kromosom. Okey, seterusnya bilangan dan struktur kromosom yang hadir dalam nukleus sel tu kita kenali sebagai karyotyp. Okay, jadi apa yang korang tengok susunan-susunan tu, bilangan dia itu kita panggil sebagai karyotyp. Okay, jadi karyotyp ni dia ada dua jenis. Yang pertama karyotyp lelaki dan karyotyp perempuan. Okay, jadi apa beza dia antara karyotyp lelaki dengan karyotyp perempuan? Kejap lagi kita tengok. Okay, jadi kromosom ni dia disusun secara berpasangan iaitu mengikut pasangan kromosom homolog berdasarkan saiz, kedudukan sentroma dan corak jalur pada kromosom. Okay, jadi macam yang korang tengok, kromosom ni dia disusun secara berpasangan. Semua kromosom ada couple, tak ada yang single alone, sendiri, seorang-seorang je kan korang tengok kat situ. Okay, jadi kromosom ni juga dia disusun secara ikut saiz. Kalau korang tengok daripada nombor 1 tu, daripada yang paling panjang
ke yang paling pendek sehingga yang ke-22 tu. Okey, jadi yang pertama kita tengok karyotyp untuk lelaki dulu. Okey. Jadi macam yang discakap tadi, kromosom manusia yang normal dia ada 46 kromosom, iaitu 44 autosom dan 2 kromosom seks. Okay, jadi yang korang tengok kat situ, untuk pasangan kromosomnya homolog yang pertama hingga yang ke-22 kita kenal sebagai autosom. Okay, jadi untuk pasangan kromosom yang terakhir iaitu yang ke-23 itu adalah kromosom seks. Okay, jadi untuk kromosom seks lelaki dia ada kromosom X dengan kromosom Y. Okay, jadi beza dia macam mana? Kromosom X ni dia ada lebih panjang manakala kromosom Y adalah pendek. Okay, jadi saiz dia orang tak sama. Okay, jadi itu adalah beza dia. Okay, kromosom Y ni dia hanya membawa gen yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja. Okay, jelas Okay, jadi karyotyp lelaki ni dia terdiri daripada 44 tambah XY. Okay, seterusnya untuk karyotyp perempuan pula dia sama juga, ada 46. Okay, pasangan kromosom homolog yang pertama hingga yang ke-22 nama dia autosom dan pasangan kromosom yang ke-23 itu adalah kromosom seks. Tapi untuk perempuan pula pasangan kromosom seks dia adalah XX. Maksud dia sama. Panjang XX dia adalah sama kan. Okay, jadi itulah beza dia. Okay, kalau korang nak ingat, pasangan kromosom manusia yang normal ada 46 untuk lelaki, 44 tambah XY, manakala untuk pasangan karyotyp perempuan ada 44 tambah XX. Okay, itu je lah. Faham ke? Tak, faham. Yang lain semua faham tak? Faham. Alhamdulillah. So, saya nak bagi satu fakta yang menarik tau. Yang ni lecturer saya dulu sebut. Sebenarnya korang patut, saya kena bagi ada satu salinan ni kan. Tapi saya tak nak bagi korang stres. Nanti saya cuba nak buat macam mana. Saya akan, nanti kalau dekat U ke, biasanya kita ada satu ni tau. Satu aktiviti, kita panggil susunan karyotyp tau. Susunan karyotyp ni nanti, kita bagi semua ni, kita kata kromosom ni berpasangan kan. Macam Adri cakap kan. Dia akan susun daripada paling panjang, paling pendek. Tapi yang ini lecturer saya ajar tau. Yang ni dulu masa dia orang mula-mula jumpa, dia orang ada misunderstood sikit. So kalau perasan kat sini, 21 ni adalah lebih kecil, 22 ni adalah lebih besar. Yang ini je yang pelik sikit. Senang kata, daripada 1 sampai 20 ni, dia memang susun dia ikut saiz. Tapi tahu macam mana, saya lupa lecturer saya cakap, dia orang confused ke macam mana, tak? So, diorang tersusun yang 21 ni pendek sikit daripada 22. Tetapi, jangan risau kita ambil majoriti. Kita tetap kata susunan kromosom berpasangan ni adalah mengikut saiz kedudukan sentroma dan juga corak kromosom. So, senang kata, yang ini kalaulah awak buat karyotyp, nanti awak akan perasan yang nombor 21 dengan nombor 22 ni ada sedikit ni kot. Beza sikit je tapi tak ada masalah. So apakah yang dimasukkan sentroma? Tengok kan tadi siapa ni Adli ada cakap dia susun sentroma. So maksudnya kalau awak nak susun kromosom ni dia kena mesti awak garis tengah. Nampak tak? Ni mesti sama. So ini yang dikata dia susunan dia mengikut sentroma. Tengah di sini. Ni patut kena buat ni. Nanti saya cuba nak ajar macam mana. Okay, yang ini kena buatlah ni. Alright, so ini yang kita panggil dia adalah sebagai karyotyp. So karyotyp ni apa? Karyotyp adalah bilangan struktur kromosom yang hadir dalam nukleus dan dia disusun mengikut saiz kedudukan sentroma. Okay, now soalan. Tadi siapa dah jawab? Syaz dah jawab, Fatia dah jawab. Okay, so soalan. Bilangan struktur kromosom yang hadir dalam nukleus sel dikenali sebagai apa? Karyotyp. Yes, karyotyp. Tu siapa jawab? Farah. Ya, Farah. Okay, very good. Okay, 6. Kemudian soalan nombor 2. Sebutkan karyotyp bagi lelaki normal. Kalau ada yang tulis dekat message bagi tahu saya Saya tak boleh baca ni sebab saya buat share full screen. Sebutkan karyotyp bagi lelaki normal dan karyotyp bagi perempuan normal. So, siapa nak jawab soalan ini? Saya tu siapa? Bella. 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 Okay. Alright. So. Okay, lelaki apa? Lelaki normal apa karyotyp dia? 44 tambah XY. Yes, 44 tambah XY. Very good. Kalau perempuan? 44 tambah XX.
Ya, very good. Okay, so yang ini. Now, nombor 3. Okay, kromosom bermaksud badan. Okay, yang ni kromosom yang bermaksud badan berwarna yang berdasarkan, yang diambil berdasarkan bahasa. Wow, saya pun tak tahu ni. Kromosom bermaksud badan berwarna Google, cepat teka. yang diambil berdasarkan bahasa. Oh, kromosom ni bahasa apa Badan berwarna. Saya teka Greek boleh? Uyo! Betul cikgu. Betul. Tak. Kalau tak bio tu saya teka sebab biologos. Ingat tak yang masa awal-awal kita belajar tingkatan 4? Biologos tu dia ambil daripada bahasa Greek. So kebanyakan bahasa saintifik ni diorang suka guna bahasa Greek. Sesuatu yang saya teka kromosom tu ambil daripada Greek. Macam tu je lah. Greek lah. Tak tahu bio ni something dia punya bahasa biasanya kita akan tribute dekat Greek. Tapi saya tak tahu kenapa. Yang itu saya tak tahu alasannya kenapa. So ini adalah kromosom. Saya nak tambah satu tau. Now jenis kromosom ni ada 2 tau. Autosom dengan kromosom seks. Tadi yang menariknya kromosom nombor 1 sampai nombor 22 ni awak tahu tak? Awak perasan tak ada orang pernah cakap dengan awak, awak senyum macam mak awak punya kulit macam ayah awak punya telinga macam atuk awak. So dia kata ada certain ciri pada awak tu ada ikut your parents. So itu sebenarnya adalah daripada mana? Itu adalah daripada kromosom autosom. So maksudnya ada kromosom tadi yang pada allele, pada locus yang sama, dia control awak punya cara awak senyum, cara awak marah. So everything dalam badan awak ni sebenarnya gen awak ni diturunkan daripada parents. So yang itu terletak adalah pada autosom, iaitu pada kromosom 1 sampai 22. Now, yang ini yang menarik. XY atau XX ini adalah menentukan jantina. Kalau kita dapat XX, kita perempuan. Kalau kita XY, kita lelaki. So yang ini nampak tak? Kumpulan darah, tinggi, warna ni semua letaknya kat mana? Semuanya letaknya di autosom. So ciri-ciri ini semua yang tidak melibatkan seks, kita kenali dia sebagai ciri sel soma. So sel soma adalah semua-semua ciri yang ada pada badan kita yang tidak melibatkan seks. Ciri-ciri seks. So itu kita panggil dia sebagai sel soma. Nah, ni menarik ni. Saya suka korang buat sebab korang buat lagi cantik. Good. Lagi lawa. Okay. Okay, ni siapa? Uyo, mana korang dapat gambar macam 3D ni? Jimmy, Iman, Syamil, Arina, Farisha. Okay, siapa yang nak terang ni? Saya cikgu. Saya tu siapa? Farisha, is it? Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, penentuan jantina. Lelaki ni dia ada 44 plus XY kromosom. Perempuan pula ada 44 plus XX kromosom. Lepas tu sperma yang dihasilkan oleh testis ialah haploid dan membawa 2 jenis kromosom iaitu 22 plus X dan 22 plus Y. Kalau oosit sekunder yang dihasilkan juga ialah haploid dan membawa sejenis kromosom iaitu 22 plus seks atau jantina anak ni dia ditentukan semasa persenyawaan. Okey. Ini gambar rajah, adik ibu ayah, anak perempuan, anak lelaki. Okey. Ni bapa kan, bapa dia punya genetik dia 44 plus XY. Kalau ibu pula 44 plus XX. Lepas tu diorang akan menjalankan proses meiosis. Lepas tu gamet tu dia akan terbahagi. Lepas tu gamet ayah 22 plus X kan, dia kan bahagi kan. Lepas tu gamet ayah dia ada 2 kan, 2 jenis. Satu 22 plus X, satu 22 plus Y. Kalau ibu pula dia punya gamet 22 plus X sahaja sebab dia ada sejenis je. Lepas tu bila dah melakukan proses persenyawaan, kalau gen ayah ni, yang ayah bagi ni adalah 22 plus X, dia akan menghasilkan anak perempuan sebab ibu ni akan salurkan X je, maksudnya 22 plus X je. Kalau bapa bagi yang Y, dia akan menghasilkan anak lelaki sebab ibu kan dah bagi X, ayah bagi Y, jadi XY. XY ni lelaki. Jadi genetik anak bawah ni 44 plus XX. Kalau ibu 44
Maksudnya kalau lagi satu 44 plus XY. Jadi yang 44 plus XX ni dia akan menghasilkan perempuan. Kalau 44 plus XY ni dia akan menghasilkan lelaki. Jadi nisbah fenotip dia ialah 1:1. Jadi kebarangkalian nak dapat anak lelaki atau perempuan adalah 50%. Itu saja. Alright, so saya nak bagi satu fakta menarik. Okay, now yang kita belajar pasal pewarisan ni, nanti saya tak ada buku tau. Hari ni sebenarnya saya lost sikit, semua buku saya ada kat mana entah, kejap Right, so bismillahirrahmanirrahim. Biasalah dia ada satu hari huru-hara sikit kan. Okay, macam ni. Awak ingat tak hukum Mendel? Macam hari tu kita belajar hukum Mendel pertama, hukum Mendel kedua. Now, saya bagi kaitan, kenapa kita cerita yang pasal hukum Mendel, maksudnya bila kita cerita pasal pewarisan, sebenarnya pewarisan dia mengikut hukum Mendel. Jadi kalau saya salah, awak tolong betulkan saya tahu sebab saya tak ada buku dekat saya ni. Sebab saya tengah nak selak buku teks. Buku rujukan. Buku teks saya lari dari saya, which is I don't know where. Itulah asyik selak-selak je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nervous. Okay, right, so okay, dapat jumpa, bismillah. Okay, now dalam hukum Mendel kita ada dua hukum Mendel. Satu adalah hukum Mendel pertama, satu adalah hukum Mendel kedua. Now, yang tadi Farisha ni cerita sebenarnya dia mengikut hukum Mendel. Kenapa dia mengikut hukum Mendel? Ada hukum Mendel pertama iaitu kita panggil dia sebagai hukum segregasi. Dalam hukum segregasi ni dia cakap ada satu gamet, dia bawa satu allele. So kita ada 44, ada XY. Setiap ni dia bawa satu jenis allele je. Maksudnya jadi separuh. So yang ini gamet ni dia mengikut penghasilan gamet ni yang ada allele ni semua dia mengikut hukum Mendel pertama. This one mengikut hukum Mendel pertama, iaitu hukum Mendel pertama adalah hukum segregasi. Dia cakap satu pasang allele dia terpisah secara meiosis. Maksudnya gamet tu hanya bawa satu jenis allele saja. Dia bawa satu allele saja sebab allele yang berpasangan tu berpisah. So gamet yang terhasil daripada proses meiosis ini mengikut hukum Mendel yang pertama. Now, hukum Mendel yang kedua, adalah kita panggil dia sebagai hukum pengaturan bebas. Dalam hukum pengaturan bebas, dia nak cakap persenyawaan ni, proses persenyawaan ni adalah berlaku secara rawak. So saya nak cakap macam ni. Walaupun nisbah dia 50% ni adalah nisbah setiap kali ibu tu pregnant. So awak jangan fikir macam nak kata macam ni, nak kata kalau orang tu ada 10 orang anak. Dia bukannya maksudnya 5 orang anak tu mesti lelaki, 5 orang anak tu mesti perempuan. Nisbah 50% ni adalah setiap kali pregnant. Sebab tu ada orang dia ada anak semua lelaki, ada orang dia ada anak semua perempuan. Sebab setiap kali berlakunya persenyawaan, nisbah dia adalah 50%. Tetapi di sini nak menentukan jantina anak, tapi saya tak nak bagi pressure. Senang kata saya nak bagi tahu je, perempuan ke ibu ke, awak jangan rasa stres. Sebab yang nak tentukan jantina anak bukan letaknya pada awak. Yang nak tentukan jantina anak letaknya kepada sperma. Sebab awak tak ada makanan apa-apa yang membolehkan jantina tu Y. Maksudnya lelaki. Sebab kita perempuan, kita ada satu jenis ovum je. Which is 22 tambah X. Okay. Yang sini adalah kalaulah sperma dia ada dua jenis. Kalau dia bawa X, dapatlah anak perempuan. Kalau dia bawa Y, dapatlah anak lelaki. Okay. So soalan Farisha. Arina. Oh, Arina, yeah. Good lah korang hari ni dah okey sikit. Alhamdulillah. Kalau tak, saya rasa korang makin bagus lah pembentangan. Okay. Confidence nampak. Okay, Arina, teruskan. Dengar tak? Dengar. Okay, soalan pertama, siapakah yang menentukan jantina bayi lelaki? Okay, siapa nak jawab? Ayah ke? Ayah. Okey, saya boleh terima ayah ataupun ayah menghasilkan sperma. Very good. Mana budak Utsi? Korang ada ke tak ada ni? Okey, soalan nombor 2, Arina. Soalan kedua, nyatakan satu jenis kromosom yang dibawa oleh oksid sekunder. Namakan lagi sekali Arina. Namakan. Nyatakan satu jenis kromosom yang dibawa
oosit sekunder. Okey, nyatakan satu jenis. So tadi Adli dah kata kromosom ada dua jenis. So dia kata kat sini namakan satu jenis. Namakan satu jenis kromosom yang dibawa oleh usit sekunder. Nah, boleh jawab ke? Bolehlah, jawab je lah saya bagi. Bagus, penolong. Okey. Fat boleh jawab, Fat? Saya dah boleh. Ulang balik soalan. 22 tambah X. Walah. Yeah, dapat dua tambah X. Very good. Mana budak? Korang ada tak? Sekejap. Amsyah ada tak? Alina, ulang balik soalan. Amsyah? Amsyah, kenapa diam? Okey, Zarfan ada. Razi ada. Okey. Mana Amar dengan Adam? Tak ada. Fakri tak ada. Fakrul tak ada. Yang lain, Yiwen ada. Okey. Amar ada. Alright. Okey. Now, seterusnya, kumpulan seterusnya. Wow, lawannya. Okey, so siapa nak bentang ni? Saya bentang. Alright. Saya tu siapa? Ellie, Syah. Alright. Okey, teruskan. Bismillah. Habis ini. Tajuk kita orang mendapat tajuk sindrom Down. Ya. Sebelum tu kita tahu perubahan dalam bilangan kromosom terjadi akibat kegagalan kromosom homolog berpisah semasa anak fasa 1 atau anak fasa 2. Peristiwa ini dinamakan tak disjungsi. Antara contoh penyakit genetik disebabkan oleh tak disjungsi ialah sindrom Down. Dekat sindrom Down, jumlah kromosom ialah 47, iaitu 45 tambah XY. Terdapat satu kromosom lebih pada pasangan kromosom ke-21. Sepatutnya dia ada 2 tapi dia ada 3. Sindrom Down dikenali sebagai trisomi 21. Ia boleh berlaku kepada lelaki dan perempuan. Antara ciri fizikal sindrom Down ialah mata serong ke atas, muka yang rata, kepala kecil, lidah terlik keluar, leher pendek, telinga kecil, otot yang lemah, hypotonia, jari gemuk dan pendek, tapak tangan kecil, garisan lurus, sima yang kris pada tapak tangan. Terdapat jarak antara ibu jari kaki dengan jari kaki kedua. Itu saja. Alright. So saya suka sebab sindrom Down ni adalah benda yang dekat. So kalau kat sini kan awak nampak tadi Ellie cakap sindrom Down ni sebenarnya hasil daripada tadi yang ini kan. Saya ambil yang ni. Yang ni tadi sebab tu saya nak dia selari. Macam Farisha cakap macam orang normal kalaulah gamet yang dihasilkan meiosis orang normal mesti 22 tambah XY ataupun 22 tambah X. Katakanlah ibu ni dia hasilkan usit sekunder yang ini terlebih satu. Maksudnya sini tiba-tiba jadi 23. Satu lagi jadi 21. Kalau sini 23 senyawakan oleh sperma, so dia boleh dapat anak 45 XY. So kalau 45 XY itu adalah Down syndrome perempuan. Kalaulah yang sini 23X, okey, tak dijangsi, maksudnya masa proses meiosis dia menghasilkan dua jenis gamet. Satu gamet tu terlebih kromosom autosom dia, satu lagi dia terkurang kromosom autosom dia. So, katakanlah yang terlebih tu pada kromosom 21, dia akan dapat anak tu, dia akan jadi anak Down syndrome. Okay, sebab tu yang ni just peringatan tapi saya tak maksudnya benda ni kun fayakun tahu. Kalau dia nak jadi, dia jadilah. Sebab tu kalaulah katakanlah umur dah lebih, katalah 40 plus lebih-lebih, katakanlah doktor tak menggalakkan. Cuma kita nak cuma cakap macam ni, chances, kita tak kata ada je orang umur 40 lebih, dia pregnant anak normal. Benda tu kita nak kata itu dah kerja Allah. Tapi dalam peratusnya, the percentage anak Down syndrome, maksudnya ibu yang umur 40 lebih ke atas, okay, the percentage yang dapat Down syndrome adalah tinggi. Kenapa? Ingat tak? Usit ni perempuan punya sperma pula ovum, dia bergantung pada umur. Katakanlah umur saya 40. So basically, ovum saya dah umur 40. Kalau awak 17, ovum tu 17. So basically, dia sama tua. So biasanya katakanlah ovum tu makin lama makin tua, of course lah bentuk dia dah jadi macam berkurang atau ketidaksuburan tu makin berkurang. Okay, so itu adalah chances Down syndrome. Sebab tu kalau ibu tu dah lebih 40 plus, biasanya doktor akan bagi extra langkah berjaga-jaga. So kena banyak makan suplemen, make sure everything's okay. Tapi again, saya tak cakap
benda ni dah Allah yang rezeki tu daripada Tuhan. Cuma kita kata dari segi percentage, itu sahaja. So ini tadi kita kata adalah Down syndrome. So soalan, wow. Apakah nama lain bagi Down syndrome? Amsyah. Terus tembak Amsyah. Amsyah, apakah nama lain bagi Down syndrome? Saya dah pandai ni. Apa? Apakah nama penyakit lain untuk Down syndrome? Apakah nama penyakit lain bagi Down syndrome? Saya nak jawab nombor 2 boleh tak cikgu? Astagfirullah. Bagi saya nombor 1. Jujur. Okay, alright. So yang ni siapa nak jawab? Okay, Ain mana Ain? Ain tak lain tak elok ke Ain? Saya nak jawab. Ahmad. Thank you Ahmad, ketua pengawas macam ni lah. So nombor 1 tu apa jawapannya? Nama lain? Trisomi 21. Yes, trisomi 21. Sebab nombor 21 tu yang kurang. Okay, now so sekarang Amsyah lah nak sangat soalan nombor 2. Jom kita dengar suara Amsyah. Senaraikan 3 ciri Down syndrome. Pertama, mata serum ke atas. Yes. Kedua, muka rata. Ketiga, kepala kecil. Yes. Sebenarnya saya suka yang ni, diorang cari banyak. Yang selalu saya jumpa adalah 1, 2, 3 sampai sikit je. So yang ini ni selalu kadang-kadang boleh keluar periksa tau. Yang garisan lurus ni, simian ni, dia macam awak tengok tapak tangan awak. Kalau you guys tengok tapak tangan awak ada garis ke bawah tau. Tapi diorang punya melintang. Itu yang kita panggil dia garisan lurus, simian. Dekat tapak tangan dia adalah garisan lurus. Dan satu lagi dia kata jari-jari dia tak runcing, pendek-pendek. So macam tu lah. Okay, terdapat jarak antara ibu jari dengan jarak kaki kedua. Oh, yang ini pun benda ni baru, saya pun tak tahu ni. Tapi saya bagi tahu doktor memang boleh tahu anak tu Down syndrome dari segi dalam kandungan. Okay. Now, so seterusnya. Okay, wow. Ni tadi dia masih lagi tak disjungsi tau. Tapi tadi dia terlebih kromosom. Maksudnya gamet yang tadi tu terlebih kromosom, dia jadi Down syndrome. Yang ini terkurang kromosom. Okay, so yang ni tadi kalau ada message dia tak sihat. Then so siapa nak bentangkan untuk yang ini, kumpulan ni? Putri ke Vika? Ke Tinusha? Ada ke? Putri, are you there? Sekejap saya tengok. Tak ada Putri Putri ada tak? Sekejap. Activities. Saya ni kan teruk betul people. Okay. So Putri tak ada. So saya bentar lah. So saya ada Zafir, ada Zarfan, ada Bella, Nisrina, Iman, Alia, Mimi, Amira, Farah, Itina, Fatina Dia, Widat, Ain, Najiha. Okay, so tak ada. So saya bentang. Alright. Now, Turner syndrome ni dia adalah terbalik. Kalau tadi adalah trisomi tau. Yang ni kita panggil dia sebagai monosomi. Kenapa kita panggil dia monosomi? Katakanlah monosomi ni maksudnya dekat dia punya perempuan, dia perempuan tapi kromosom seksnya satu saja. So senang kata kesimpulannya dalam hidup ni dia kena balance. Dia tak boleh terkurang kromosom, tak boleh terlebih. Kalau terlebih pun sakit, kalau terkurang pun sakit. So kalau untuk Turner syndrome pun sama disebabkan tak disjungsi. Maksudnya tak disjungsi ni tadi saya kata yang kalau sini 23X, sebelah sini pula katakanlah dia adalah senang kata 22 tambah O. O kat sini merujuk kepada tak ada kromosom X tu. So salah. So bagi Turner syndrome ni adalah kromosomnya, bilangan kromosomnya ada 45. So iaitu 44 tambah XO. Maksudnya dia ada kromosom seks tapi kromosom X tu ada satu sahaja. So bila dia ada satu sahaja, biasanya dia mesti ada masalah. Contohnya dia ada masalah pembentukan dia punya payudara dia tak minimal sedikit. Kemudian dia ada leher dia pendek. Kemudian dia ada dekat sini mandible dia ada feature muka dia lain sikit. Lepas tu dia ada masalah jantung tau. Dan satu lagi biasanya disebabkan dia kromosom X dia satu sahaja kan. Dia ada masalah ketidaksuburan iaitu sukar untuk mendapatkan anak. Okay. Now, kalaulah kat sini, okay, siapakah yang mengalami penyakit ini? Okay, apakah saya tambah cantik sikit? Apakah karyotyp?
Apakah kromosom, bilangan kromosom untuk penyakit ini? Ada tak siapa-siapa nak jawab? Apakah dia punya bilangan kromosom dia? 44 tambah XO. Yes, very good. 44 tambah XO. Nah, nombor 2. Penyakit ini disebabkan oleh apa? Dia sama dengan Down syndrome tadi. Apa jadi kat kromosom tu? Kromosom tu apa? Kurang satu. Kromosom dia hilang satu. So, kalau kromosom yang gagal berpisah, kita kenali sebagai apa? Tak disjungsi. Tak? Disjungsi. Yes, very good. Tak disjungsi. So kalau Turner syndrome ni dia terkurang, kita ada lagi satu kes. Yang ini kumpulan siapa ni? Okay, shooting. Oh, cepat. So siapa nak bentang? Saya tak jumpa gambar yang lawa. Okay. Siapa tu, Zafir? Yeay. Alhamdulillah akhirnya mendengar suara lelaki. Okay, so teruskan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Hari ni saya nak cerita pasal sindrom Klinefelter. Dia ada nama lain dia. Ada lagi 2 nama lain dia. Oh. Yang pertama XXY syndrome. Yang kedua Klinefelter Riefenstein-Albright syndrome. Ui, apa tu? Itu nama lain dia. Oh, okay. Let's go. Sindrom Klinefelter ni dia terjadi sebab ada pertambahan bilangan kromosom seks X. Jadi kalau orang normal kan 44 campur XY. Tapi kalau sindrom ni dia jadi 44 tambah XXY. Jadi ada 47 lah. Betul. Lepas tu jantina yang untuk sindrom ni lelaki je. Okay, lepas tu dia punya nama dia diambil berdasarkan nama Dr. Harry Klinefelter. Iaitu orang pertama yang menghuraikan lah, yang kaji tentang sindrom ni pada tahun 1942. Baru lagi. Okay. Lepas tu secara kasarnya mengikut kajian, 1 daripada 600 budak lelaki yang lahir akan ada sindrom ni lah. Lepas tu ciri-ciri dia adalah kurang kesuburan, tinggi yang lebih daripada jangkaan, kekuatan otot yang lemah, kurang bulu roma, tak ada mood, anxiety, suka untuk sosial dengan gynecomastia. Apa tu? Dia tak ingat lah apa. Oh, okay. Tak apa. At least saya suka sebab awak buat research. Okay. It's good. Lagi. Lepas tu kesan dia tulang lemah, diabetes type 2, sakit jantung, leukemia, masalah gigi dengan risiko breast cancer untuk lelaki. Okay. Lagi? Itu je. Alright. Okay, so soalan. Soalan. Berapakah bilangan kromosom bagi sindrom Klinefelter ini? Siapa nak jawab? 47. 47. Very good. Kalau autosom dia berapa? Autosom dia apa? Kromosom seks tadi Adeline ada cerita. Dia ada autosom dan juga kromosom seks. Autosom dia berapa? Terlebih ke just okay? Okey je. Okay, macam ni tau. Amal kot jawab ni. Okay, 44. So maksudnya dia punya kromosom autosom dia normal je 44. Yang terlebihnya ataupun trisominya terlebih satu adalah pada kromosom seks dia. So kesimpulannya awak nampak kat sini. Just nice sedang kata 2 ni, sepasang ni bagus. Kalau datang orang ketiga, dia memberi masalah. Ataupun dia single lama pun dia jadi masalah. So it's just nice begini. So senang kata kalau tengok sini kalau dia terlebih pun dia jadi kurang. Dan saya tambah satu. Apakah jantina, okey sebelum tu, apakah jantina individu bagi sindrom ini? Jantina dia apa? Siapa nak jawab ni? Lelaki.
Yes, lelaki. Now, ini adalah soalan yang biasa tapi disebabkan korang combine kelas, ramai orang tak tanya. Okay, yang ini saya belajar tau. Saya bukan tunjuk gambar tak elok. Now, kalau lah awak tengok dekat sini, yang ini sebab budak-budak suka tanya sebenarnya. Cuma zaman macam ni maybe ada yang tak tanya kot. Kalau lah awak tengok kat sini, kalau lah lelaki biasanya shoulder dia besar. Kalau lah Klinefelter, shoulder dia kecil. Kalau lah lelaki Tuhan jadikan, dia tak ada hips tau. Dia tak ada tulang punggung. So kalau kau pakai kebaya tak cantik. Tapi kalau lah Klinefelter, dia pakai kebaya cantik sebab dia ada tulang punggung. Tetapi Klinefelter ni lain daripada kunsa. Saya tak ingat kunsa bahasa Inggeris tu apa tau. Tapi lain, ada hematroid ke apa benda saya tak ingat. Okay, Klinefelter ni sebenarnya lain daripada kunsa. Kalau kunsa, dia punya organ perempuan dan organ lelaki tau. Dan salah satu tu berfungsi. Dan senang kata kalau kunsa tu dia ada nafsu tau. Tapi kalau Klinefelter, nampak tak ada satu statement di sini. Kalau orang tu Klinefelter, dia lagi kesian. Sebab dia punya ciri seks sekunda dia tidak berkembang. Kadang-kadang lelaki perempuan dia bukan perempuan, dia tak ada ovari tau. So senang kata kalau orang tu ada Klinefelter, dia tak ada nafsu. Sebabnya nafsu tu bergantung kepada hormon. So katakanlah dia ada ciri seks sekunda untuk lelaki. Tapi dia punya testis tak dapat hasilkan hormon. So dia tak ada minat tu terhadap perempuan. So basically kalau macam ni kita kata dia tidak subur. Okay, so biasanya Klinefelter ni dia adalah lelaki tetapi lelaki yang orang kata dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu disebabkan dia punya testis dia tidak berkembang. So lelaki ni kadang-kadang bukanlah saya nak kata lelaki ni miang sebab hormon, bukan. Saya nak cuma cakap lelaki kalau tertarik pada perempuan, awak ada tertarik pada opposite sex adalah disebabkan oleh hormon. Okey, hormon tu yang tertarik tu, hormon tu kalau untuk perempuan dia dihasilkan adalah di ovari. Kalau lelaki dekat testis. Sebab tu perempuan, saya tambah sikit. Perempuan ni kalau di craving, perempuan kenapa dia lebih suka teringin, lagi-lagi sebelum datang period, adalah disebabkan oleh hormon progesteron dengan estrogen dia shoot tinggi. Tengah tinggi. So bila tengah tinggi, masa tu korang rasa semua teringin nak makan. Sebab tu kalau perempuan mengandung, dia punya teringin dia lama. Sebab hormon progesteron dengan estrogen dia ada dalam darah tu lebih lama sampai nak bersalin. So teringin tu lebih lama. So kalau lah awak rasa teringin tu actually perempuan, masa korang nak datang period ataupun korang tak pregnant pun, korang still rasa craving, is normal. Sebab kita perempuan, kita ada hormon progesteron dan estrogen. Tapi kalau macam ni, dia tak ada perasaan langsung tau. So kalau lecturer saya pernah cakap, dia kata dia pernah kenal, ini kalau lecturer saya tipu tak tahulah, tapi dia kata ada kalau orang tu betul-betul Klinefelter, dia lelaki. Biasanya dia tak ada nafsu, biasanya dia tak ada keinginan pun untuk kahwin. Dan dia pernah jumpa orang yang Klinefelter lelaki Muslim, dia tahu hidup dia dekat dunia ni tak ada apa. So basically dia lebih fokus kepada akhirat something macam tu lah. Sebab dia tak wajib kahwin pun kalau ikut dia. So ingat tau dia ada beza kunsa dan juga Klinefelter. Kalau kunsa dia ada dua, sapinya dia boleh, maksudnya dia ada nafsu sebab ada certain organ dia boleh berfungsi. Tetapi kita dekat Malaysia kita tak boleh nak cakap macam ni, saya terperangkap dalam badan wanita. So kalau kita dekat Malaysia, kita tak terima statement itu. Macam lelaki nak jadi perempuan. Kenapa? Alasannya sebab dia terperangkap dalam badan perempuan. Kenapa? Dari segi sains tau. Saya tak mewakili dari segi persamaan hak whatsoever. Dari segi sainsnya, kenapa kita tak terima adalah disebabkan dia punya organ, sistem pembiakan dia, kalau dia kahwin dia still boleh dapat anak. So dari segi sainsnya kita consider dia tetap lelaki. Dan biasanya lelaki kuasanya adalah tinggi. Contoh macam hari tu Olimpik. Ada satu transgender. Ada baca tak? Ada transgender atau transgender. Maksudnya dia lelaki, dia jadi perempuan. Lepas tu dia masuk acara angkat berat ke apa? Ada tak baca yang kat Tokyo hari tu dia menang? Lepas tu ramai orang tak puas hati. Awak rasa kenapa orang tu tak puas hati? Dia menang. Dia transgender, dia lelaki. Lepas tu dia jadi perempuan, dia masuk acara perempuan. And then ada orang tak puas hati dia menang. Awak rasa kenapa dia tak puas hati? Orang tu menang. Kenapa? Dia jealous ke? Sebab dia Logik tak kalau dia tak puas hati? lelaki. Sebab dia Awak rasa logik tak? Tak. Logik. Okay. Tak, sebenarnya very Amar punya bahasa. Sebab dia lelaki. Sebenarnya Fatia, kalau saya dari segi sains, saya tak terima sebenarnya. Kenapa?
kuasa dia, muscle dia, awak tahu tak muscle dia adalah muscle lelaki. Awak tahu tak lelaki nak bina muscle adalah lebih mudah berbanding perempuan. Maksud saya, kalaulah nak bina six pack, lelaki nak bina six pack adalah lebih mudah daripada perempuan. Perempuan boleh ada six pack kat abdomen bahagian perut dia tu, tapi sebenarnya perempuan lagi struggle tau. Susah. Sebabnya kita punya hormon, kita tak ada hormon testosteron tu, tak ada. Kalau nak pun kita kena makan hormon sintetik. Tetapi kalau lelaki dia nak jadi perempuan, kalau lelaki dia nak bina muscle, dia adalah lebih mudah. Sebab nature dia memang dah ada hormon tu dalam badan dia. So dari segi fizikal sebenarnya dari segi fizikal dia tak layak pun nak masuk. So sebab tu sampai sekarang kita masih ada argue. Macam korang main bola jaring. Katakanlah korang main bola jaring, kononnya dia transseksual. Okay, awak akan jadi mengah tau. Kenapa? Sebab walaupun dia nampak lembut-lembut, cantik-cantik, tenaga dia adalah tetap tenaga lelaki. So sampai sekarang benda tu masih lagi debate sebab dia terperangkap dalam badan perempuan tetapi masalahnya fizikalnya, tenaga dia, otot dia tu, jisim otot dia adalah jisim otot lelaki. So argue dia sampai sekarang adalah itu. So boleh faham tak cerita dia hari ni? So hari ni kita cerita adalah mengenai kromosom. So kromosom ada dua jenis. Sekejap saya tengah nak cari nota ni. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni hari yang disaster sikit untuk saya. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Mana nota saya ni? Sekejap. Saya tengah mencari nota tapi saya tak jumpa. Bismillah on this iPad. Sekejap. Tiba-tiba saya tak jumpa saya punya nota. Warisan. Sekejap. Saya rasa saya ada nota ni. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Save. File. Modul, teknik bio, nota ulang kaji. PDPR, bio form 5. Warisan. Yap, Alhamdulillah. Okay. Right. Okay. 2, 3, 2, 1. Sekejap. Stop recording. Sekejap. Hari ni kurang bagus sikit untuk saya. Okay, so kesimpulan kita belajar hari ini, yang ni, sekejap. Alhamdulillah, sudah habis. So saya suka korang bentang sebab saya rasa tajuk ni, satu, korang ada masa nak baca macam Zafir kan. Zafir ada baca lebih. So Zafir dia adalah maklumat lebih pasal Klinefelter. So macam Ellie ada cari pasal Down syndrome kumpulan Ellie. So basically korang tahulah. So hari ni yang kita belajar adalah this one. Sekejap. So nak habiskan this one. Okay. So hari ni kita dah belajar. Kesimpulannya apakah yang kita dah belajar hari ni? Kita dah belajar mengenai kromosom manusia ni ada dua jenis. Satu adalah autosom, satu adalah kromosom seks. Lepas tu karotip adalah susunan kromosom daripada nombor 1 hingga ke nombor berapa? 1 hingga nombor berapa? 1 hingga 20? 2. Okey, okey. So jom kita buat macam ni. Kromosom ada dua jenis. Satu adalah kromosom autosom. Satu lagi adalah kromosom seks. Kromosom autosom daripada nombor berapa? 1 hingga 22 ke 23? 22. 22. So yang kromosom seks macam makroh je. 23 adalah kromosom seks. So senang kata, cara disusun, kita kenali dia sebagai karyotip. Karyotip. So yang ni korang dah belajar. This one, autosom dengan kromosom seks. Ini dia, awak nampak beza. Okay. Kemudian kita dah tengok susunan dia. Okay, now soalan. Okay, kita ada masa lagi. Okay, lagi masa 4 minit. So kita terus simpulkan hari ni aktiviti. Okay, Rajah 16 menunjukkan satu karotip bagi seorang manusia yang dengan mutasi kromosom. Apakah itu mutasi? Mutasi adalah perubahan secara spontan. So dekat sini antara susunan karotip ni, mana satukah yang tak betul? Set mana yang tak betul? Nombor berapa tak betul? 21. Yes, 21. Tadi kalau 21 ni kita panggil dia sebagai trisomi, kromosom trisomi. Ini penyakit apa? Down syndrome.
Yes, ini adalah Down syndrome. Down syndrome ni lelaki ke perempuan? Laki. Yeah, very good. Kenapa lelaki? Kenapa? Okay, kalau awak cakap perempuan kenapa? Kalau cakap lelaki kenapa? Sebab yang kromosom seks itu lain, XY. Very good. Satu, kalau dia lelaki, kalau dia perempuan, dua-dua mesti sama panjang. Tapi masalahnya sekarang ni satu pendek, satu panjang. So kalaulah kromosom seks dia, 23 ni kromosom seks ni adalah bukannya homo, dua-dua sama, ini adalah lelaki. So ini adalah Down syndrome lelaki. Okay, now ini kita kata sebagai tak disjungsi. Okay, saya nak cerita tak disjungsi. Katakanlah saya ambil yang perempuan. 44 tambah XX. Ini lelaki. 44 tambah XY. Okay, kalaulah melakukan meiosis, kita dapat 22 tambah X. Sini adalah 22 tambah Y. Saya cakap, katakanlah bayangkan yang bahagian perempuan ni. Kromosom dia terlebih. Katakanlah kat sini pula, dia hasilkan kromosom tu 23 tambah X. Sini adalah 21 tambah X. Ini keadaan yang ini menghasilkan gamet yang bilangan kromosomnya tidak sama. Okay. This one kita panggil dia sebagai tak disjungsi. Sebab kalau normal adalah 22, 22. Tetapi sini adalah 23, sini 21. So bila berlakunya persenyawaan, ada set kromosom tu yang akan terlebih. Contoh kalau yang ini, dia boleh menghasilkan anak 45 tambah XX. Kalau terlebih dekat kromosom seks, kromosom 21, ini adalah Down syndrome. So, ini keadaan yang ini adalah kita kenali dia sebagai tak disjungsi, kromosom gagal berpisah. So, gagal berpisah ni ada dua keadaan, sama ada pada anafasa 1 ataupun anafasa 2. So, penyakit yang disebabkan tak disjungsi kromosom ni tadi kita belajar berapa? Penyakit yang disebabkan tak disjungsi ni ada berapa? Tadi kita belajar ada berapa yang diorang bentang? 3. Yes, very good. Kita ada 3. Kalau yang terlebih apa? Yang trisomi, tadi ada dua keadaan yang terlebih kromosom. Trisomi, yang terlebih kromosom. So, ada 3 kan? Apakah penyakit yang terlebih kromosom? Sindrom Down dengan sindrom Klinefelter. Yes, very good. Sindrom Down. Dan satu lagi adalah sindrom saya selalu salah je, Klinefelter. Kalau yang monosomi terkurang, ini adalah sindrom apa yang perempuan tu tadi? Sian dia. Yes, sindrom Turner. So nampak tak? Kalau terlebih kromosom pun boleh dapat penyakit. Kalau kurang pun sama. So kesimpulannya awak sangatlah bersyukur sebab korang ni semua adalah hasil daripada proses yang lengkap. Maksudnya meiosis tu gamet tu adalah lengkap. Nampak tak yang ini? So ini adalah tak disjungsi. So itu sahaja untuk hari ini. Do you have any question? Tahniah kepada pembentangan. Okay, now kejap saya buat poll untuk nak tengok. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Tengah excited buat poll kan? Okay, now. Pembentangan yang menarik. Saya rasa semua pembentangan menarik. Okay, so saya nak buat ni, adakah saya nak cakap, saya kena kata peratus yang korang faham pembelajaran hari ni. Menilaikan kefahaman anda pada hari ini. Okay, so pertama, katakanlah antara takkanlah kosong. Kalau korang kata kawan awak bentang langsung tak faham apa tu, tak tahulah. 20 hingga 39%. Satu lagi saya buat adalah antara 40 hingga 59%. Okay, satu lagi adalah saya add antara 60 hingga 79%.
Satu lagi saya add adalah antara 80 hingga 100%. Okay, so awak tengok yang hari ni kawan awak bentang berapakah kefahaman awak. Okay, so launch. Okay, so awak boleh jawab tengok dekat pool hari ni pembentangan kawan awak berapa peratus yang korang faham. Pertama adalah 20 hingga 39%. Kedua adalah 40 hingga 59%. Ketiga 60 hingga 79%. Kemudian 80 hingga 100%. Okey, yang ni saya nak tanya awak antara Canva mana satukah yang awak suka. Pilih tau. Pembentangan. Pembentangan. Pilih. Pilih medium. Paling. Saya nak cakap medium. Saya nak kata awak pilih antara Jamboard dengan Canva mana satukah awak lebih selesa guna. Antara Jamboard dan Canva mana satukah pilihan hati. Canva cantik tapi saya tak boleh conteng. Jamboard dia boleh conteng tapi awak kena upload apps. Betul tak? So awak tengok kat situ mana awak suka. Sebab yang ini launch ni, yang ini untuk kelas 5 opsi. Kelas awak pembentangan tajuk variasi tengok. Korang lebih suka Jamboard ke korang lebih suka Canva? So untuk budak 5 UM pun korang boleh, kat situ korang boleh komen. Korang mana rasa tu lagi okey. Awak suka Canva ke awak suka Jamboard? Canva ni bagus, satu saya boleh conteng. Jamboard saya boleh conteng. Canva ni saya tak boleh conteng. Tapi Canva ni dia cantik. Dia banyak apps. Dia macam mana? Dia cantik lah. Background cantik. Tulisan banyak. Macam tu lah. So kita ada 10 vote. Okay, so banyak yang suka Canva ni. Jamboard dia 2 je. 11 orang Canva. Canva senang nak pakai ke? Lebih senang nak pakai Canva ya? Okay, kita tengok pool Pool. So end pool. Nilaikan kefahaman awak. Okey, alhamdulillah hari ni yang faham 14% yang faham, 80 hingga 100%, 14 orang yang faham. So tahniah, pembentangan yang sangat baik untuk semua kumpulan sebab semua kawan awak ni cakap kat sini dia orang boleh faham pembentangan awak 80 hingga 100%. Very good. Okay, yang 3% ni tak apa, nanti awak boleh tengok video balik ataupun awak boleh tanya kawan-kawan awak. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, so dekat sini antara Jamboard dengan Canva, manakah satu pilihan hati? So dekat sini ramai yang jawab adalah Canva. So basically disebabkan ramai yang jawab Canva, untuk next punya pembentangan kelas 5 opsi, korang akan pakai Canva. Okay tak pakai Canva? Satu saya suka pakai live sheet. Yang ni tadi kan saya panggil dia sebagai live sheet. Sebenarnya saya boleh tahu siapa yang tengah buat, siapa yang tengah tak buat. Kalau saya kata saya bagi offline punya presentation, nanti dia ada seorang je kena buat. Kesian lah. Kalau macam live, macam tiba-tiba tak ada wakil kumpulan kalai kan. Tapi dia ada dekat dalam live presentation tu. So saya boleh bentangkan untuk awak. Sebab tu saya suka pakai live worksheet. Maksudnya kalau tiba-tiba ada luar kawal, contohnya ahli langsung tak ada, saya boleh bentangkan untuk awak. So untuk hari ini tahniah kepada semua pembentang yang sangat baik. Dan untuk 5 opsi saya harap next presentation saya harap hopefully saya bagi masa lebih. Pembentangan korang kalau boleh janganlah baca teks saja. Maksudnya korang kalau boleh korang boleh explain dalam ayat yang lebih mudah ataupun ayat yang kefahaman awak sendiri. So itu sahaja, saya ambil masa lama. So saya